Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 15 Ogos 2022. Saya Farhatul Asyadi Osman. Dan juga saya Ivan Tuh. Berikut paparan utama malam ini. Bekas pengarah urusan didakwa esok. Kertas Putih Kesihatan, perancangan komprehensif pastikan keluarga Malaysia kekal sihat. Berita perdana kami mulakan dengan perkembangan ini. Seorang bekas pengarah urusan syarikat akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok berkaitan kes penyelewengan perolehan kapal tempur pesisir LCS. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, pertuduhan akan bermula pukul 9 pagi esok. Khamis lalu, SPRM menerusi satu kenyataan memaklumkan Suruhanjaya itu sudah melengkapkan siasatan. Seterusnya telah mengemukakan kertas siasatan dakwaan penyelewengan pembinaan LCS kepada Jabatan Peguam Negara. SPRM juga mencadangkan beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan kes berkenaan didakwa. Kes itu menjadi perhatian umum selepas Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC mendedahkan 6 kapal yang ditempah pada tahun 2013 gagal disiapkan walaupun 6 bilion ringgit sudah dibayar. Berikutan itu, Jemaah Menteri pada Rabu lalu mengarahkan SPRM menyegerakan siasatan. Projek pembinaan LCS perolehan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dengan kos keseluruhan 9 bilion ringgit bagi tempoh bermula 2013 dan dijangka siap dalam masa 10 tahun. Satu perancangan yang komprehensif dan menyeluruh perlu dibentuk supaya kesejahteraan keluarga Malaysia kekal utuh pada masa depan. Justru pembangunan Kertas Putih Kesihatan tepat pada masanya untuk memperkukuh sistem kesihatan negara secara menyeluruh dan lebih berdaya tahan mendepani cabaran tahun-tahun mendatang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata transformasi sistem kesihatan negara perlu menerapkan pendekatan whole of government dan whole of society. Kertas putih ini bukan sahaja menumpukan kepada transformasi perkhidmatan kesihatan, tetapi juga meneliti aspek-aspek lain yang membawa impak kepada kesihatan keluarga Malaysia. Pada masa yang sama, keberkesanan sistem kesihatan negara tidak seharusnya digalas oleh pihak Kementerian Kesihatan semata-mata. Sebaliknya menjadi tanggungjawab semua pihak seperti pemegang taruh sektor awam dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Saya juga percaya jika kita bersama-sama berganding bahu dan berusaha ke arah kebaikan, kita mampu mencorak semula perkhidmatan kesihatan untuk keluarga Malaysia. Perdana Menteri berucap merasmikan persidangan kemuncak Dasar Kesihatan 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kertas Putih Kesihatan perlu menjadi penanda aras penyatuan hasrat bersama semua pihak bagi memastikan sistem kesihatan negara lebih mampan dan berdaya tahan. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak 2020 memperlihatkan betapa perlunya pembaharuan dalam penjagaan kesihatan kerana faktor kesihatan, keuangan dan hubungan sosial saling bergantung dengan begitu ketara. Pihaknya juga akan memastikan rancangan pembaharuan itu kebal dan terus bertahan walaupun negara bertukar kerajaan. Established efforts should be continuously strengthened, but we also need systemic reforms on how healthcare is delivered, financed and governed. To secure these long-term challenges,
The health white paper will be focused on the most fundamental reforms to address major systemic and structural challenges by the healthcare system rather than a specific disease or an individual demographic group. Jelas Khairi Jamaluddin dalam ucap tama Persidangan Kemuncak Dasar Kesihatan 2022. Persidangan bertemakan masa hadapan perkhidmatan kesihatan melalui pembangunan kertas putih itu berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM turut memohon peruntukan perbelanjaan kesihatan awam ditingkatkan kepada 5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ya, ia bagi memastikan Malaysia mempunyai sistem kesihatan awam bertaraf dunia di masa hadapan. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata di negara yang berpendapatan sederhana tinggi, penanda aras peruntukan bagi perbelanjaan kesihatan awam adalah antara 4 hingga 5% daripada KDNK. Namun negara hanya memperuntukkan 2.59% daripada KDNK untuk perbelanjaan kesihatan awam. Ini sekaligus menyebabkan ramai mengeluh dan mengadu berhubung tempoh yang lama diperlukan bagi mendapatkan perkhidmatan seperti pengimejan resonant magnetic MRI atau imbasan tomografi berkomputer CT di hospital kerajaan. Cadangan memperluas program jualan murah keluarga Malaysia ke 20 IPTA seluruh negara akan dipertimbang. Ia mengambil kira manfaatnya untuk meringankan beban kos sara hidup mahasiswa. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata perkara mengenainya akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan itu minggu depan. Saya menjangkakan kampus akan dibuka semula pada pertengahan bulan September dan juga pada bulan Oktober. Jadi jawatankuasa akan mempunyai masa yang cukup untuk membincangkan kaedah dan mekanisme sekiranya jawatankuasa dapat memberikan endorsement dan persetujuan supaya konsep jualan murah keluarga Malaysia yang sekarang ini diadakan di tiap-tiap DUN di semua kawasan-kawasan parlimen seluruh negara sebanyak 639 berkemungkinan dapat diperluaskan ke 20 kampus IPTA. Cadangan tersebut dibangkitkan wakil pemimpin pelajar daripada IPTA, IPTS termasuk Kolej Latihan Perguruan pada sesi libat urus bersama Tan Sri Anwar tengah hari tadi. Mengenai peranti siswa keluarga Malaysia pula, Tan Sri Anwar berkata Persatuan Mahasiswa terutama Majlis Perwakilan Pelajar diberi tanggungjawab untuk terlibat sama dalam memastikan kelancaran seterusnya menjayakan program berkenaan. Di mana program peranti siswa akan mula digerakkan pada bulan ini, pada penghujung bulan, bermula pada 26 hari bulan yang akan datang. Dan dalam proses untuk memberikan peranti-peranti untuk diguna secara percuma oleh pelajar-pelajar sekalian, kita dapati ada juga permohonan-permohonan yang telah tidak melepasi saringan dalam permohonan secara online. Untuk memastikan tidak ada sesiapa pun di kalangan pelajar yang benar-benar layak daripada tercicir, kita telah bersetuju untuk memberikan empowerment kepada persatuan-persatuan mahasiswa menjadi pusat rujukan kes-kes rayuan oleh pelajar-pelajar yang gagal mendapat kelulusan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengadakan lawatan negara ke Turkiye selama 7 hari bermula hari ini. Lawatan atas jemputan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Wartawan Farhana Azwani Ismail di Ankara ada laporannya.
Menurut kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, lawatan negara ini telah dijadualkan pada tahun lalu tetapi ditangguhkan berikutan penularan wabak COVID-19. Lawatan negara ini juga yang pertama buat Seri Paduka Baginda berdua bagi tahun ini. Kali terakhir Seri Paduka Baginda berdua berkenan mengadakan lawatan negara ialah ke Indonesia pada Ogos 2019. Seri Paduka Baginda berdua dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Esenboga, Ankara pada pukul 5 petang waktu tempatan. Turut mengiringi Baginda, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Acara pertama Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di Turki adalah dengan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Negara dan Majlis Santapan Negara yang dihoskan Presiden Erdogan. Lawatan negara ini melambangkan kepentingan, keakraban dan keteguhan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Turki, sekaligus menyumbang ke arah mengukuhkan jalinan persahabatan kedua-dua negara yang terjalin sejak tahun 1964. Lawatan negara ini turut mencerminkan keprihatinan Seri Paduka Baginda berdua terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia dan juga terhadap kelestarian prestasi pelaburan dan kepentingan negara di Turki. Farhana Azwan Ismail, Ankara, RTM. Pesawat khas yang membawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berlepas dari Kompleks Bunga Raya KLIA pukul 10 pagi tadi. Perdana Menteri dan isteri hadir bagi mengucapkan selamat berangkat kepada Seri Paduka berdua. Hadir sama Menteri Pangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Sebelum berangkat, Baginda berdua menerima tabik hormat diraja daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi 21 das tembakan, meriam dan lagu Negaraku. Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan proses pindah milik tanah sekolah yang menjadi tapak sekolah-sekolah di Sabah diselesaikan segera. Ia bagi membolehkan projek naik taraf atau membina bangunan baru sekolah daif dilaksana sebaik saja menerima peruntukan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq Jidin, isu pemutihan tanah merupakan salah satu kekangan KPM dalam usaha membangunkan prasarana sekolah di negeri itu. Bangunan daif, maka kita dapat peruntukan, kita boleh terus laksanakan kerana isu tanah dah selesai. Jadi itu yang paling penting. Apa yang kita nak lihat, bahawa setiap peruntukan yang ada itu digunakan sebaik mungkin dan kemudahan yang perlu disiapkan itu dapat disiapkan pada masa yang sepatutnya. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan bangunan baru Sekolah Kebangsaan Ulu Kukut dan Sekolah Kebangsaan Sarang di Kota Belud. Katanya proses pemilikan tanah merupakan antara faktor utama yang menyebabkan banyak sekolah daif di seluruh negara khususnya di Sabah tergendala dan tidak dapat diteruskan. Mengambil contoh projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Langkon yang sebelum ini tergendala kerana masalah pemilikan tanah kini telah dilaksanakan. Dua lagi sekolah kebangsaan yang akan dinaik taraf di kawasan Kota Belud dalam masa terdekat ialah SK Nanamun dan SK Pandasan. KPM akan mengutamakan sekolah daif yang mempunyai masalah mendesak. Dalam pada itu, KPM meluluskan peruntukan berjumlah RM1 juta bagi penyelenggaraan tambahan sekolah-sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PP di Papar. Datuk Dr. Razi ketika program Wacana Pendidikan Anjuran Setiakawan di Papar berkata, peruntukan tersebut bagi membantu meningkatkan fasiliti dan prasarana sekolah-sekolah dalam daerah berkenaan. Pengerusi Setiakawan Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Setiausaha Sulit Kanan Ketua Menteri Sabah berkata, Kerajaan negeri menyokong usaha KPM meningkatkan kemajuan sistem pendidikan. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Ini
Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Bajet 2023 Oktober ini akan terus memberi penekanan kepada kebajikan keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia juga akan mengambil kira kesediaan negara berdepan kemungkinan krisis ekonomi global yang lebih mencabar berbanding sebelum ini. Jumaat lepas, Bank Negara mengumumkan prestasi suku kedua ekonomi negara pada tahun ini berkembang sebanyak 8.9% dengan disokong kegiatan ekonomi yang kembali normal. Jelasnya prestasi suku kedua ini merupakan yang tertinggi dan terbaik di Asia Tenggara dan juga negara-negara utama seluruh dunia. Telah meningkat dan menjadi antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berucap pada majlis minum petang bersama pengamal media wanita Malaysia Anjuran Persatuan Wartawan Wanita Malaysia Pertama. Syarikat tempatan digesa memanfaatkan sepenuhnya peluang meluaskan ekspor ke pasaran baharu menerusi program penyumberan antarabangsa INSP. Inisiatif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrik itu diadakan sempena pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2022. Kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Matrik Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz maklumkan INSP MIHAS 2022 akan menjadi tuan rumah kepada 400 pembeli antarabangsa daripada lebih 50 negara. Ini termasuk pembeli premium dari Qatar, Arab Saudi, Amerika Syarikat, India dan Turki. Dianjurkan secara hybrid, lebih 2,700 syarikat ataupun musyarat perniagaan dijadualkan secara fizikal 6 September ini. Manakala program padanan perniagaan secara maya sedang berlangsung dan akan berakhir 31 Ogos ini. Tahun lalu, INSP MIHAS berjaya mengumumkan 385 syarikat tempatan dengan 333 pembeli antarabangsa sekaligus menjana nilai urus niaga berjumlah 749.1 juta ringgit bagi pengeksport negara. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menjalin kerjasama dengan Bank Islam bagi membantu golongan B40 memiliki kediaman. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Mahmud Abbas menyatakan kerjasama itu akan menawarkan kemudahan pembiayaan perumahan Bank Islam yang berdasarkan prinsip tawaruk. Di mana pelanggan-pelanggan kami dapat menikmati rumah idaman mereka. Ini kerana pelanggan PKNS ini bukannya orang kaya-kaya. Rumah yang kita jual di antara 600,000 ke bawah, kebanyakannya dimiliki oleh orang B40 dan juga M40. Kemudahan pembiayaan perumahan yang disediakan ini bertempoh sehingga 35 tahun atau sehingga usia pemohon mencecah 70 tahun. Selain itu, akses khidmat nasihat perancangan kewangan juga disediakan bagi membantu pelanggan bijak mengurus keuangan mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara PKNS dan Bank Islam di Selangor.
Malaysia Aviation Group MAG melaksanakan program pembaruan armada menerusi pemerolehan 20 pesawat badan lebar A330neo daripada Airbus. Ketua Pegawai Eksekutifnya Kapten Izham Ismail berkata syarikat induk Malaysia Airlines itu tidak mengeluarkan sebarang kos bagi pemerolehan kesemua pesawat berkenaan. It's 10 is direct lease from Avalon. 10 is direct lease from Airbus, sales and lease back to Avalon. Okay. So I don't have to come up with any money. Okay. Answer your question? Okay. Minimal funding because there are fundings required for entry into service and all that. But if I understand your question correctly, how many billions is Malaysia Airline funding this aeroplane? Is through lease and sales and lease back. Pesawat A330neo bukan sahaja menawarkan pemodenan armada serta melonjakkan kecekapan operasi, malah turut memenuhi sasaran alam sekitar melalui pengurangan pembakaran bahan api. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman rasmi dan pemeteraian perjanjian persefahaman antara MAG dan Airbus serta perjanjian bersama MAG dengan pengeluar enjin Rolls-Royce dan Avalon. Bermula hari ini, AirAsia Food menawarkan perkhidmatan penghantaran makanan antara bandar buat permulaan pelanggan di kawasan terpilih di Lembah Kelang boleh memesan makanan pilihan mereka dari Pulau Pinang menerusi aplikasi AirAsia Super App. Ketika ini, perkhidmatan penghantaran hanya ditawarkan pada hari tertentu setiap minggu dengan caj penghantaran berpatutan RM5.99 setiap pesanan. Para pengguna mempunyai pilihan untuk membuat pratempahan makanan sehari sebelum penghantaran atau 30 hari lebih awal. Selain menawarkan perkhidmatan yang unik kepada pelanggan, langkah itu juga memberi peluang kepada peniaga tempatan memanfaatkan ekosistem AirAsia. Sebelum ini, perkhidmatan sama turut ditawarkan di Thailand menerusi penghantaran makanan popular diterbangkan dari Phuket ke Bangkok. Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Rukun negara bukan sekadar aktiviti mingguan di sekolah. Sebaliknya, ia memiliki maksud mendalam yang harus dihayati rakyat segenap lapisan. Penghayatan yang tepat boleh melahirkan masyarakat bersatu padu, muhibah dan saling hormat menghormati. Ikuti laporan disediakan Audi Muhammad Nur. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menentukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kecintaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Memang tidak dinafikan bahawa terdapat penghayatan prinsip rukun negara itu perlu dilakukan seawal mungkin. Daripada sekolah rendah lagi perlu dibentangkan kepada anak-anak kita apakah itu rukun negara, prinsip itu sendiri. Kerana ia dapat membentuk jati diri individu tersebut. Rukun negara diperkenal pada 13 Ogos 1970 sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. Ia bertujuan mewujudkan ideologi yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum. Dan kita tahu bahawa rukun negara tercetus selepas kerusuhan kaum 1999 dan harapannya kerusuhan seperti itu tidak berlaku lagi. Tapi hakikatnya lah, biar diambil
prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Sesuatu yang nampak mudah, nampak remeh. Perpaduan bukan sahaja melahirkan kestabilan, ia juga secara tidak langsung mempertingkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita sama-sama terapkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian kita, yang bukan sahaja dapat meningkatkan lagi, menyemarakkan lagi semangat cinta kepada negara, tapi ianya juga boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita untuk lebih berdisiplin. Audi Mamano, RTM. Berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Azam Husin. Silakan Azam. Bapa sukan Bina Badan Malaysia meninggal dunia. Jaringan lewat Kane kecewakan Chelsea. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sukan buat semua. Arena Sukan Negara hari ini kehilangan sebutir permata dalam Sukan Bina Badan. Ia susulan pemergian bekas juara Bina Badan Asia, Datuk Gan Boon Leong yang dilaporkan mengalami masalah jantung. Mendiang yang diberi jolokan Bapa Bina Badan Malaysia meninggal dunia pada usia 84 tahun di sebuah pusat jagaan di Kota Laksmana sekitar pukul 1.30 pagi tadi di hadapan beberapa ahli keluarganya. Beliau meninggalkan seorang isteri Datin Chong Kin Yeoh dan 7 anak. Susulan itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS turut merakam ucapan takziah kepada keluarga mendiang. Menurut KBS, menerusi kenyataan di laman Facebook, mendiang mempunyai jasa yang cukup besar dalam pembangunan sukan Bina Badan Negara. Ketika di puncak karier, mendiang Datuk Gan pernah memenangi gelaran Mr. Universe, Mr. Asia, Mr. Malaysia dan Mr. Melaka. Beliau juga merupakan bekas Presiden Persekutuan Bina Badan Malaysia serta merupakan bekas Exco Melaka dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar Hilir dan Duyung. Mendiang akan disemadikan di Bekuk Johor Jumaat ini. Beralih ke kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022. Skuad wanita negara membawa pulang pingat gangsa apabila menewaskan Kazakhstan 2-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Hua Mak, Bangkok, Thailand siang tadi. Kejayaan skuad wanita negara ini memperbaiki rekod edisi 2019 di mana mereka menambahkan kejohanan di kedudukan keempat keseluruhan. Malaysia berjaya mendahului di suku kedua selepas dihadiahkan penalti stroke pada minit ke-15 yang disempurnakan Irene Hussein. Bersambung suku ketiga, Kazakhstan dilihat lebih banyak mengatur serangan untuk cuba mengimbangi kedudukan, namun gol yang dicari gagal dijelmakan. Seminit sebelum aksi sebenar perlawanan berakhir, Malaysia sekali lagi dihadiahkan dengan penalti stroke dan kali ini giliran Nur Aisyah Yaakob untuk memastikan Malaysia pulang selaku pemenang pingat gangsa. Lebih manis kejayaan hari ini apabila Kapten Pasukan Juliani Muhammadin diangkat selaku pemain terbaik perlawanan. Ini yang baru kami terima, skuad hoki lelaki negara pula muncul juara di kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022 di Bangkok. Malaysia menewaskan Iran 3-2 menerusi penentuan pukulan penalti pada aksi final selepas terikat 4-4 dalam waktu sebenar permainan. Tahniah diucapkan. Baik, kita ke perkembangan sukan berikutnya. Malaysia buat julung kali menganjurkan kem terjun remaja Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur bermula hari ini hingga 21 Ogos 2022. Program tersebut dianjurkan menerusi kerjasama Majlis Olimpik Malaysia MOM dengan Majlis Olimpik Asia OCA dan Persekutuan Renang Malaysia. Menurut Naib Presiden MOM, Datuk Paduka Mumtaz Jaafar, penganjuran program itu diharap dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh atlet kebangsaan kerana bakal disertai tenaga pengajar berkaliber dari Australia.
Ini adalah satu program yang kita tunggu-tunggukan daripada IO Authorities, ya, ada OCA. Dan ini adalah pertama kali mereka organise untuk kanak-kanak, juri dan jurulatih. Di mana ini adalah kesempatan yang emas untuk atlet-atlet dan coaches dengan judges. Sebab ini adalah daripada IOC, kita selalu tengok daripada negeri dan negara, tapi ini adalah satu program yang memang interesting lah, memang bagus sekali. Dan dah sampai masa kita adakan program-program ini di masa akan datang juga, bergabung dengan negara-negara lain. Program tersebut bakal disertai 15 negara, antaranya Vietnam, Qatar, Arab Saudi dan beberapa negara Asia yang bernaung bawah Majlis Olimpik Asia. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth dan Sukan Para ASEAN APG 2022 akan menerima insentif daripada kerajaan atas kejayaan mereka mengharumkan nama negara. Perkara itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Menurutnya, insentif yang akan diberikan adalah melalui program ganjaran imbuhan skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Jelas beliau, kementerian akan memastikan usaha gigih para atlet negara di pentas antarabangsa dihargai selain merancang untuk meraihkan kejayaan atlet di kedua-dua tamasya itu bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kontingen negara menamatkan cabaran di Sukan Commonwealth Birmingham yang bermula dari 28 Julai hingga 8 Ogos lepas dengan meraih keseluruhan 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa, melepasi sasaran 6 emas. Kejayaan itu menyamai pencapaian ketika edisi 2018 di Gold Coast, Australia dengan pulang 7 pingat emas. Bagi tamasya APG di Solo, Indonesia, kontingen Malaysia yang diwakili kira-kira 70 atlet menamatkan cabaran di kedudukan keempat selepas merangkul 36 pingat emas, 20 perak dan 14 gangsa. Ia jauh mengatasi sasaran 16 pingat yang ditetapkan. Baik, ini pula perkembangan sukan bola sepak melibatkan pasukan Kedah Darul Aman KDAFC. Urusan kelab itu menerima baik segala cadangan positif bagi meningkatkan prestasi pasukan berkenaan selepas mengadakan pertemuan dengan 16 kelab penyokong KDAFC yang berlangsung semalam. Menurut penaung KDAFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, topik lain yang turut dibincangkan dalam pertemuan itu ialah perancangan bagi memperbaiki prestasi pasukan di pertengahan liga. Kita harap pemain dan juga penyokong faham bahawa Kedah dalam konsep transisi membentuk sebuah pasukan yang lebih mantap lagi di masa-masa hadapan, dan insya-Allah kita mahu semua penonton menyokong kembali semula ke Sedia Darul Aman memberi sokongan yang lebih padu dalam Sukan Kedah. Beliau turut berharap kembalinya beberapa pemain utama termasuk dua tonggak import iaitu Deshi Marcel dan Mark Valles yang telah pulih daripada kecederaan dapat memberi impak positif terhadap pasukan. Pada masa sama, Tan Sri Dr. Muhammad Daud turut kesal dengan sikap melampau segelintir individu yang melakukan ugutan dan gangguan terhadap pegawai dan pemain serta ahli keluarga mereka. Itu bukan budaya kita. Kita mahu segala komen itu membina dan bukan meruntuhkan pasukan Kedah dan juga keharmonian pasukan Kedah FC. Jadi kita insya-Allah, we are not perfect. Kita banyak kelemahan, tapi kita tahu dekat mana titik-titik kecederaan kita dan kita sedang atasi satu demi satu. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Kapten England Harry Kane muncul penyelamat buat Tottenham Hotspur apabila jaringannya pada hujung permainan mengelakkan Spurs daripada pulang tangan kosong. Dalam aksi di Stamford Bridge tersebut, Chelsea terlebih dahulu mendapatkan gol awal menerusi Kalidou Koulibaly pada minit ke-19. Gol awal itu membolehkan tuan rumah mendominasi babak pertama dengan baik di Stamford Bridge. Bagaimanapun, situasi berbeza di separuh masa kedua apabila Spurs berjaya menyamakan kedudukan menerusi Pierre-Emile Højbjerg pada minit ke-68.
Permainan dilihat lebih sengit dan penuh dramatik apabila kedua-dua pasukan cuba mendapatkan jaringan menerusi beberapa percubaan tepat sebelum Reece James kembali meletakkan Chelsea di depan hasil jaringan pada minit ke-77. Ketika The Blues hampir mengesahkan kemenangannya, Kapten England Harry Kane menjadi pemusnah harapan tuan rumah apabila bijak memanfaatkan peluang menyamakan kedudukan pada minit ke-96. Perlawanan tersebut turut dicemari dengan insiden pertengkaran kedua-dua jurulatih yang menyaksikan Thomas Tuchel dan Antonio Conte dilayangkan kad merah selepas whistle penamat dan akan terlepas perlawanan berikutnya. Baik saudara, edisi Sukan 15 Ogos berakhir di sini. Saya Azamuri Husin. Untuk segmen seterusnya, kita kembali bersama Ivan dan juga Farhatul. Silakan. Pelbagai ragam boleh kita lihat apabila orang ramai menaiki roller coaster. Ya, antaranya menjerit sekuat hati seperti saya, salah seorangnya. Itu biasa kita nampak. Ya. Tetapi pengsan beberapa kali mungkin belum pernah anda lihat. Saksikan dalam hashtag malam ini. Ya, ini yang dinamakan sebagai keterujaan bertukar penyesalan. Sebaik roller coaster dinaiki bergerak, Molly Barrick mula menjerit sekuat hati mengakibatkannya pengsan beberapa kali. Video merupakan aksi lucu kanak-kanak itu tular di TikTok dengan lebih 5 juta tontonan. Seorang pelanggan restoran di Bandar Leshan menemukan beberapa kesan tapak kaki dinosaur sauropod dipercayai berusia 100 juta tahun di bawah meja makannya. Pengesahan dibuat sekumpulan pakar menggunakan pengimbas 3 dimensi. Sauropod wujud kira-kira 66 hingga 145 juta tahun dahulu, mempunyai leher yang sangat panjang dengan kepala kecil. Dan sempena sambutan Hari Kebangsaan India ke-75, India Railways melakukan perjalanan khas membawa warisan lokomotif ekspres EIR-21 berusia 167 tahun. Menerusi video di Twitter, enjin wap tertua dunia itu menghasilkan bunyi khusus yang menggamit nostalgia sebelum memulakan perjalanan untuk sambutan Hari Kemerdekaan. Ekspres EIR-21 pertama kali dihantar ke India dari England pada tahun 1855. Sejak ditarik balik pada 1901, ia disimpan sebagai bahan pameran di bengkel Amarpur Bihar selama lebih seabad. Meskipun selepas 160 tahun, ia boleh mencapai kelajuan maksimum 45 km sejam. Berita perdana 15 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.